Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azfar Aznin, merupakan Eksekutif Latihan dan Keselamatan Kolej Rahim Kajai, merangkap host bagi temu bualan eksklusif kita pada malam ini dan membawakan secara siaran langsung di Facebook Live dan juga YouTube Live Kolej Rahim Kajai di platform ini. Dan mulai saja tanggal 1 April 2021, saya mewakili Kolej Rahim Kajai dan semua warga Kolej Rahim Kajai telah menerima seorang ayahanda ataupun pengetua kolej yang baru, iaitu kalau kita sekali pandang tu kita ingat macam seorang pelakon, Hasnur Rahmat, tetapi bukan. Siapa lagi kalau bukan yang berusaha, Profesor Madya Dr. Razali Muhammad atau Kawangit. Sedap dan unik nama dia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Azwan. Kabar Horas. Okey Prof. Tahniah atas pelantikan sebagai pengetua yang baru di Kolej Rahim Kajai dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Okey Prof, malam ni kita santai-santai saja. Kita nak lebih kenal dengan Prof. Kita tak pernah lagi jumpa. Saya pun sendiri tak betul-betul kenal lagi dengan Prof Razali ni, dan insya-Allah pada malam ini bolehlah Prof menceritakan sedikit latar belakang, anak berapa, bini berapa orang, belajar di mana dan apakah pengalaman sebenarnya di KM ni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua warga kolej. Terima kasih Azwa dan terima kasih kepada tim yang mengendalikan kita kata santai bicara seperti ini ya malam ni ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Razali bin Muhammad alias Kawangit. Saya orang Kelang tu. Orang Kelang. Saya orang Kelang. Kalau lebih tepat lagi, di Kelang, nama kampung saya Jalan Kebun Kelang. Jalan Kebun Kelang. Jauh sangat daripada sini. Jauh sangat. Sekitar 30 minit sahaja. Setengah jam sampai. Dan saya seorang isteri saja. Isteri orang Hulu Langat. Dan saya tak pernah bergaduh untuk balik kampung. Oh, senang. Senang. Satu Selangor. Satu Selangor. PKP pun tak ada gaduh. PKP pun tak ada gaduh. Dan saya mempunyai 4 orang anak. Saya kira anak saya yang sulung ataupun yang nombor 2 sebaya dengan warga kolej yang ada sekarang ini di tahun 1, 2 ataupun di tahun 3. Saya pendidikan awal saya di sekolah Hishamuddin. Sungai Bertik, Kelang. Kemudian saya berpindah di Shah Alam, Sekolah Agama Menengah Tinggi Pertuan Puan Jemaah. Kemudian saya melanjutkan pelajaran saya di kolej ataupun di matrikulasi Universiti Melaya di Nilampuri. Matrikulasi Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Dan degree saya di Universiti Melaya, program 4 tahun. Kemudian saya mengambil master di Fakulti Pengajian Islam, Sarjana Pengajian Islam, dan PhD saya di University of Lampeter, Wales. Wales. Tahu tak Wales ni kat mana? Tahu. United Kingdom. United Kingdom. Itu latar belakang pendidikan saya. Secara umumnya kalau ikutkan latar belakang saya itu, saya berpendidikan agak sensitif juga ni Wah. Saya berpendidikan agama. Saya berpendidikan agama dan berkhidmat sekarang ini sebagai Profesor Madya di Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam. Itulah sedikit latar belakang keluarga dan juga latar belakang pendidikan saya. Okey. Untuk pengetahuan semua penonton, dalam sejarah di Kolej Rahim Kajai kita mendapat seorang pengetua yang berasal dari Fakulti Pendidikan Islam. FBI yang sebelum ni tak ada Tak ada. Mungkin tak berminat agaknya di sini. Jadi jika kita lihat background Prof memang sebagai di Jabatan Pengurusan Dakwah, sebagai pendidik. Dan orang kata, apakah perasaan Prof sebagai kali pertama menjadi seorang pengetua kolej di Universiti Bahasa Malaysia, dan apakah perasaan dan adakah pernah terlintas di pemikiran Prof sendiri, okey, satu hari nanti aku akan jadi pengetua di Kolej Rahim Kajai ataupun mana-mana kolej lah di Universiti Kebangsaan Malaysia ni. Pernahkah Prof terfikir, dan apa perasaan setelah menjadi seorang pengetua di Kolej Rahim Kajai? Ini serius sangat soalan. Serius sangat. Oh, okey. Kita slow downkan sikit.
Saya berkhidmat di UKM hampir 22 tahun. Dan sekitar perkhidmatan saya mempunyai pengalaman dilantik sebagai pentadbir di beberapa buah PTJ. Tapi saya boleh katakan beberapa lantikan pentadbiran sebelum ni yang saya dilantik, semuanya pergi ke arah peningkatan akademik. Kita kata dia PTJ ataupun pusat tanggungjawab yang berkonsepkan akademik. Dan tiba-tiba sebelum 1 hari bulan 4 tahun 2021 ini, saya diamanahkan untuk ke Rahim Kajai. Inilah satu-satunya college yang sebenarnya bila saya tengok sejarah latar belakang Kajai, dia adalah antara college yang bukan setakat cemerlang tapi sangat cemerlang. Jadi bila Azwar tanya saya, apa perasaan saya apabila dilantik jadi pengetua, saya kata saya bercampur baur. Bukan bercampur baur seperti apa Azwar. Sebabnya bila sebelum ini saya mempunyai pengalaman pentadbiran hanya meningkatkan prestasi ataupun daripada sudut akademik. Tiba-tiba saya diamanahkan untuk pergi ke Kolej Rahim Kajai ini. Jadi yang jadi bercampur baur ialah di mana sebenarnya ruang dan kedudukan kolej ini. Tetapi saya jumpa jawapan dia, sebenarnya kalau kita nak bandingkan kolej dan juga akademik, pentadbiran kolej dan pentadbiran akademik, saya boleh katakan kat sini, pentadbiran kolej dia menjangkau lebih daripada pentadbiran dalam bentuk akademik. Contohnya, saya bagi contohlah. Saya bagi satu isu yang mungkin sentiasa ada di keliling kita. Kalau di akademik ini selama program 3 ataupun 4 tahun yang akan datang ni 4 tahun, kita membentuk akademik kita. Kita membentuk akademik melalui program-program akademik yang disusun oleh fakulti ataupun institut. Tetapi apabila kita berada di kolej, yang saya kata melangkaui jangkauan itu ialah bila akademik ni satu bahagian, tetapi di kolej satu bahagian yang lain. Di kolej kita tengok kita meningkatkan personality, kita meningkatkan kepimpinan, kita meningkatkan bakat dan seumpamanya. Bila saya perhatikan kepimpinan, personality, identiti, bakat ini sebenarnya melangkaui pencapaian akademik daripada sudut masa depan seorang rakyat. Kita semualah, daripada kita terutama sekali kita di warga Kolej Rahim Kajai ni. Sebab apa? Akademik ini mungkin pencapaian kita dinilai baik semesta. Habis semester kita mula semester baru. Semester ni kita dean list, semester depan belum tentu, semester depan dean list lagi kan. Habis setakat by semester dan ditandakan dengan keputusan. Kan? Berapa CGPA kita, nanti Azwar nak kerja warga semua nanti nak kerja dia tanya berapa CGPA kita. Tetapi bila kita berada di kolej ni kita membentuk personality kita. Dalaman. Kita membentuk kepimpinan kita. Kan? Kepimpinan personality itu sebab kita terlibat dalam aktiviti dengan kawan-kawan. Dan kawan-kawan pun sebenarnya kadang-kadang tak nak tahu tinggi mana pencapaian akademik kita. Tapi kawan-kawan nak berkawan dengan kita sebab personality kita. Personality dan identiti inilah sebenarnya bila warga Kolej Rahim Kajai nanti nak bekerja, dia akan dinilai direct ataupun first impression ialah melalui personality ini. Itulah perasaan saya. Okey? Okey. So personality tu sangat penting. Betul? Yang boleh patut kita gilap daripada zaman kolej ni lah. So saya rasa personality Prof yang terkini, adakah Prof rasa bermula daripada kolej juga, sistem kolej itu? Bagaimana? Ya. Cuma saya nak bagi tahu Azwar awal lah. Saya bukanlah pelakon. Walaupun
dikatakan mempunyai Betul. rupa seperti Iras-iras. pelakon, tak. Betul. Oh, Tak ada tidak. iras-iras Bukan, pun kan. Oh, Jauh okey. sekali Jauh kan. Kalau ikut pengalaman saya, Sewaktu saya belajar, saya banyak melibatkan diri saya dengan aktiviti-aktiviti pelajar. Sehingga saya pernah memimpin satu persatuan ketika saya di Universiti Melaya. Persatuan saya mungkin saya boleh kecilkan skop tu, persatuan di bawah anak negeri. Tapi aktiviti-aktiviti pelajar memang tidak asing bagi saya. Boleh saya katakan 40% daripada dunia pekerjaan, dunia masa depan sebenarnya adalah bergantung dengan personality dan keterlibatan kita. dalam aktiviti, terutama sekali aktiviti di kolej. Saya bagi contoh kan. Contohnya, tak ada satu pun fakulti kan ataupun institut yang mengajar kita cara nak menulis surat rasmi, Betul. cara menulis resume. Kan? Itu tak ada. Daripada mana kita dapat? Daripada keterlibatan kita dalam aktiviti pelajar. Ini yang membentuk kita. Personality kita terserlah apabila kita mengikuti program-program yang dianjurkan oleh sesama kita. Di fakulti ataupun institut, kita tak anjurkan program berbentuk bakat ini. Kan? Semuanya pergi kepada akademik. Tapi bakat dan kepimpinan ada di kolej. Jadi personality seseorang itu dia bergantung kepada di mana dia menceburkan diri. Termasuk diri saya. Okey. Tu jadi personality sangat penting. Penerangan yang sangat panjang dan luas oleh Prof sebentar tadi. So, Prof, kita ke arah yang soalan yang agak serius. Tak adalah serius sangat. Boleh lah. Orang kata, alah, pengetua ni jadi pengetua mana-mana pun apa yang nak bawa tu sama je. Tak ada perubahan kan. Jadi kalau katalah ahli politik tu ada manifestonya sendiri. Okey. Ada targetnya sendiri. Ada perjuangannya sendiri. Jadi setelah menjejak kaki Prof di Kolej Rahim Kajai ini, apakah perubahan ataupun misi, harapan yang ingin dibawa di Kolej Rahim Kajai ini? Alhai, ini soalan ni cukup serius semua. Slow. Kita apalah dulu kita sambil bersantai lah sambil itu saya kongsikan sedikit. Mungkin bukan sekadar cita-cita, tapi sesuatu yang kita usahakan bersama. Sebab perkara ini kita tidak akan dapat jika kita tidak bekerja secara berkumpulan. Okey. Kalau Azwar tanya saya apakah misi, ambisi, itu samalah tu kan, misi, ambisi. Secara serius saya cakap kan, apabila saya sampai ke Kolej Rahim Kajai ini, satu je cita-cita saya. Saya nak meningkat, saya nak meneroka, dan juga saya nak menyerlahkan sahsiah diri yang tinggi. Orang tanya sahsiah tu apa? Sahsiah itu adalah personality dan identity yang tinggi. Saya sedar bahawa kita tak boleh samakan operasian kita di kolej dengan operasian di fakulti. Di fakulti ataupun di institut daripada sudut akademik, daripada sudut akademik. Sebab di fakulti dan di institut banyak menumpukan daripada aspek akademik ni. Tetapi di manakah ruang kita sebagai warga kolej ataupun warga Kolej Rahim Kajai ni? Di sini kita berkawan. Di sini kita berkawan, berlainan fakulti, berlainan latar belakang. Di sini kita membentuk personality. Di sini juga kita membentuk identiti. Dan di sini, di kolej juga, kita menyerlahkan bakat dan kepimpinan kita. Itu ruang. Satu ruang yang kita boleh capai dan kita boleh terlibat bersama. Jadi, ruang itu berbeza dengan apa yang ada di fakulti, dengan apa yang ada di institut. Jadi, ruang inilah
yang saya simpulkan sebagai ruang meningkat syahsiah diri dan juga meningkat potensi diri. Wah, kan? Dalam barisan kemengetuaan ataupun barisan pentadbiran, saya ada. Barisan pentadbiran ada. Kita ada barisan fellow dan juga kita ada barisan majlis eksekutif pelajar. Ayo, sama-sama kita meningkatkan potensi diri kita, identiti kita, personality kita dalam keterlibatan kita dengan aktiviti-aktiviti di kolej ini. Itulah misi dan cita-cita saya. Terbaik. Jadi mungkin soalan tambahan sikit. Memandangkan dalam sejarah pengetua kita daripada FBI, ada yang mengatakan Kolej MKJ ni dah jadi kolej Islam. Agak-agak sensitif sebab sebenarnya memang tiada pengetua daripada FBI. Jadi apakah pandangan Prof sendiri yang mengatakan maybe lepas ni, sebab dulu Kolej MKJ ni terkenal dengan aktiviti kebudayaan, aktiviti kesenian, tak kisahlah dari segi tarian ke, menyanyi ke, apa-apa. Jadi adakah dengan kehadiran ataupun cakap-cakap menjadi pengetua daripada FBI ni, orang kata lepas ni KJ jadi kolej Islam lah. Kolej dah tak boleh lah nak menari ke, nak menyanyi ke, dah ada had lah di situ. Jadi apa komen Prof di situ? Adakah benda tu akan berlaku ataupun sedang berlaku ataupun macam mana? Kolej Islam dah ada. Universiti Islam pun dah ada. Kan? Apa lagi yang tak ada? Semua dah ada, kan? Tapi yakinlah warga Kolej Syariah Kajian, saya akan mendukung dan saya akan menyokong semua aktiviti-aktiviti pelajar. Cuma satu saja yang saya minta, kan? Dalam kita beraktiviti, kita mempunyai nilai. Nilai ini sebenarnya berbeza daripada seseorang dengan seseorang. Semua perkara yang kita buat, semua perkara itu kita sebenarnya menyerlahkan ataupun kita nak menampakkan nilai baik. Tak ada satu nilai yang kita buat sesuatu tu tujuannya adalah untuk tujuan nilai buruk, kan? Tak ada. Menari, nilai baiknya untuk kita menghargai kebudayaan kita dan juga untuk menyehatkan tubuh badan kita. Saya akan sokong perkara-perkara yang ini. Cuma tolong nampakkan nilai-nilai ini. Sebab itu yang akan membezakan kita dengan orang lain dan mungkin dengan aktiviti di kolej lain. Kalau kita buat contohnya aktiviti kebudayaan, mungkin di kolej lain pun ada aktiviti kebudayaan. Tapi apakah beza aktiviti kebudayaan kita dengan aktiviti kebudayaan yang di kolej lain? Saya katakan nilai. Tujuan kita, nilai kita. Silakan menari, kan? Silakan kalau Piramli kata bermuzik. Silakan. Tapi tolong serlahkan nilai. Termasuklah nilai ini ialah nilai-nilai yang orang lain boleh menghormati kita dan kita boleh menghormati orang lain. Silakan. Dan saya akan sokong semua aktiviti pelajar sebab saya berpegang kepada inilah masa untuk kita meningkatkan potensi diri kita dan juga identiti kita. Tanpa potensi ini kita tak boleh bentuk sendiri. Ayo kita kerja berkumpulan, kan? Bantu saya, bantu barisan pentadbiran, bantu barisan fellow dan bantu barisan MET. Jadi sudah terang lagi bersuluh yang Prof kita amat terbuka dengan segala aktiviti ataupun apa-apa aktiviti kesenian atau kebudayaan. Tetapi nilai Prof, nilai itu perlu ditekankan. Ya, betul. Supaya kita saling menghormati sesama kita dan terus bekerja secara berkumpulan, insya-Allah. Okey Prof, soalan yang terakhir. Ni yang tadi yang terakhir, ni yang kedua akhir. Ini yang kedua akhir. Okay. Tambahan. Yang terakhir, ucapan kepada pelajar kita pun sejak daripada 17 April itu sudah mula pelajar pulang ke kampus dan juga akan datang yang akan pulang lagi untuk fasa ketiga lagi. So adakah apakah ucapan Prof kepada semua para pelajar khusus yang disayangi di Kolej Rahim Kajai ini? Baik, pertamanya saya nak menimbulkan di sini kita masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19. Jadi mungkin dalam keadaan yang demikian kolej kita
masih lagi sekarang ini belum dipenuhi sepenuhnya. Jadi sebahagian daripada kita masih lagi berada di kampung ataupun di tempat kita masing-masing, dan percayalah, saya dan juga yang lain yang ada di sini sedang menunggu kehadiran semua warga Polis Rahim Kajai untuk kembali, untuk memeriahkan kembali, untuk kita beraktiviti kembali seperti waktu-waktu yang dahulu. Kan? Jadi kepada mereka yang dah balik, yang sedang berada di sini sekarang, saya ucapkan selamat datang. Dan datang-datang aja nampak pengetua baru, kan? Jadi jangan, pengetua baru tidaklah menakutkan, jauh sekali untuk dijadikan orang lain takut kepada pengetua, jangan, kan? Saya mengalu-alukan mereka yang warga Polis Rahim Kajai yang dah balik, dan kepada warga Polis Rahim Kajai yang belum balik, sabar, dan mungkin kita akan selesai dengan pandemik ini dan Saudara-saudari boleh balik semula ke polis. Dan apabila tiba di polis nanti, saya mohon kepada saudara-saudari kita berkawan, kita beraktivitilah seperti biasa. Dan saya mohon sangat-sangat, seperti mana warga Polis Rahim Kajai sebelum ni, kita yang berada sekarang ini, kita banggakan dan kita cemerlangkanlah Polis Rahim Kajai ini seperti mana gahnya nama ini sekarang dan waktu yang dahulu. Mari kita sama-sama bekerja berkumpulan untuk tujuan ini. InsyaAllah. Okey. Mari sama-sama kita kerja berkumpulan. Ayo. Kita sahut cabaran daripada pengetua kita sendiri. Terima kasih banyak Prof atas Kembali. kesudian meluangkan masa. Seronok berborak dengan ni Prof Dr. Nazail ni. Sebenarnya rasa macam borak dengan ayah saya. Rindu kat ayah saya. Mak ayah dia, buat ayah dia Polis Rahim Kajai. Kesian, dia belum balik kampung lagi. Betul tu, belum balik kampung lagi. Saya minta maaf Prof jika ada sepanjang kita punya siaran pada malam ini, jika saya ada tersilap kata dan tersalah bicara, saya mohon ampunan maaf. Dan insya-Allah kepada semua para penonton di Facebook Live dan juga YouTube Live Polis Rahim Kajai, boleh terus mengikuti info-info dan berita dan segala program yang akan diadakan pada akan datang di Facebook Polis Rahim Kajai sendiri. So insya-Allah Prof, kita jumpa lagi. Apa ni, saya tak cukup lagi nak borak ni. Kita ngetih apa ni, insya-Allah. Boleh. Boleh. Ngetih, kita boleh main, kita Main. boleh apa semua kan. Semualah. Kejap lagi lah. Boleh. Kita tarik ke kejap lagi. Okey, sampai sini. Okay, Sekian. terima kasih warga Rahim Kajai, Ya. dan saya ucapkan selamat kembali suatu hari nanti. InsyaAllah. Dan sila berjumpa dengan saya ataupun barisan pentadbiran ataupun barisan fellow dan MEP untuk kita kembalikan keyakinan dan personaliti diri kita. InsyaAllah. Baiklah, rasanya itu saja penutup. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, dekat.